Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kalau ikutkan pagi tadi, awal pagi tadi dalam pukul 2 ataupun 3 pagi tadi, interest rate US dah pun 24, iaitu kita akan melakukan Fed akan melakukan peningkatan base 0.25%. So meaning untuk meeting Fed ni kita dalam untuk tahun ni kita ada 7 lagi meeting. Meaning untuk yang meeting kali ni adalah consider yang ke-7. So meaning kita ada forward 6 lagi meeting ke depan. So base kalau ikutkan pressure time untuk Fed iaitu setiap kali meeting dia akan naikkan 0.25. So meaning untuk end of the year kita akan melakukan peningkatan interest rate lagi tinggi. So apakah efek dalam market untuk crypto dan kuartal market tradisional keseluruhannya, nanti tu akan terangkan di chart dan juga sedikit kuartal fundamental analysis untuk anda. So guys, pertama lagi let's go kita pergi ke chart ke CoinMarketCap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku untuk crypto untuk tempoh 24 hours untuk semalam, dan tengok apakah harga semasa untuk di crypto market. So guys, inilah CoinMarketCap. Yang pertama kali macam biasa kita akan tengok di total market cap dulu. Total market cap untuk semalam ataupun untuk kali ni, untuk pagi ni berada di 1.8 trilion. So berlaku peningkatan daripada 1.7 ke 1.8 trilion. So meaning bila berlaku peningkatan total market, meaning kita akan expect harga coin masa melakukan peningkatan. So volume yang banyak, volume 103 bilion. So daripada 70 lebih naik 100 bilion, volume yang meningkat. So BTC juga meningkat. Kita tengok BTC daripada 42.7 ke 42.9. So hampir 43% ikutkan minggu lepas kita dapat tengok Bitcoin berada 43%. So dengan kenaikan total market, volume yang tinggi, kita akan expect kata mostly hampir 43% tu lah datanya daripada Bitcoin. Ethereum juga melakukan peningkatan daripada 17.7 ke 18.2. So meaning expect untuk Ethereum juga melakukan kenaikan yang drastik untuk malam tadi. So let's go kita tengok untuk summary. Untuk summary untuk pergerakan market ialah kita tengok total market increase 3.3%, kemudian tengok volume hampir 35% dan juga BTC increase 0.1%. So expectation untuk harga akan melakukan peningkatan semalam. Kita tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di hampir 41k. Tu harga tertinggi untuk semalam. Expectation untuk malam tu tengok dalam 42 lebih, hampir 42. So hari ni kita tengok untuk dalam tempoh setengah jam lagi kita akan tengok untuk daily close. Hopefully close atas above 40. Close atas 40 meaning good untuk expectation untuk kita pergi hit kita punya first resistance iaitu 42, dan major resistance untuk kita tengok price tu pergi ke 60k Bitcoin iaitu price perlu breakout area dalam kawasan 46k. So untuk Bitcoin dalam tempoh 24 hours semalam, Bitcoin increase banyak 3.67%. So dah lama kita tak tengok Bitcoin increase more than kuartal hampir 3 ke 5%. Kemudian Ethereum 4.75% daripada 2.6 ke 2.7k USD dollar. So lain-lain coin juga expectation akan turut melakukan peningkatan disebabkan Bitcoin melakukan peningkatan price. So untuk BNB 2.88, SRP 2%, Terra Luna 0.129, drop sikit macam cakap itu. Sekiranya kuartal BTC kuartal meningkat, harga expectation untuk Luna akan drop disebabkan apa? Tak banyak yang kuartal UST banyak tukar pergi ke coin. So meaning UST tak di-create dah. Bila tak create dah, expected Luna tak di-burn. So bila Luna tak burn, demand kurang, permintaan kurang. So expected harga akan drop sedikit untuk Luna. So apapun Luna adalah long term good untuk kita simpan. So untuk Cardano 2.77%, Solana 2.2%, dan expectation semua sedang melakukan almost dalam 3 ke hampir ke 5% lah. Polkadot tinggi sikit 6%. So lain-lain coin turut melakukan peningkatan. So apa pun, let's go kita pergi chart dulu. So chart di Bitcoin sebelum pergi untuk terangkan interest rate di US, apakah expectation untuk long term untuk tahun ni apa berlaku, itu akan terangkan sebab apa ialah good untuk kata kita akan tengok yang akan efek di Bitcoin. Itu akan terangkan di chart dulu. So pertama kali kita pergi untuk Fear Index. Fear Index untuk hari semalam hari apa? Hari ni adalah hari Khamis, so hari Rabu. So ini hari Khamis. So untuk hari Selasa, ini adalah hari Selasa punya 24. So untuk hari Rabu ataupun hari semalam punya
Fear index kita akan tengok dalam 31 minit iaitu kan 7.5. So expected pukul 8 nanti kita tengok expectation zone mungkin kita akan berada almost 30 disebabkan price malam melakukan peningkatan yang drastik. So expected untuk nanti pukul 8 anda boleh tengok bila extreme expected kita akan berada hanya di fear, bukan lagi extreme fear. So let's go kita ke chart. So inilah chart Bitcoin. So Bitcoin adalah daily chart. So daily chart macam dekat tu ada beberapa trendline yang penting. Pertama kali kita perlu breakout trendline ni. Now kita dah breakout dan kita berada di breakout dalam bullish. Now kita akan expect momentum bullish more untuk ni atas. So untuk confirmation yang more drastic lah, sekiranya kita berjaya break 40 ni, line biru ni untuk gun daily ini close above ni, meaning kita akan expect untuk hari ni akan ada price untuk pergi kita punya resistance iaitu di kawasan 42. Sebab tu juga kat sini Zul ada targetkan iaitu untuk di daily. Kalau ikutkan semalam tu ada expected untuk di daily. Untuk di daily, untuk last malam tu ada price target iaitu dalam 42.4, 37.1 expected semalam, yes, 37.2 dan 34.5. So 42 adalah semalam tu. Untuk hari ni ataupun candle untuk baru nanti iaitu candle pukul 8 nanti, kereta pukul 8 untuk daily ke expectation untuk hari ni. Sekiranya kita berjaya break 42, kita akan expected 42.7. Dan sedikit drop adalah expectation kita akan drop balik untuk retest untuk daily chart retest iaitu 39.55. So price boleh drop lagi ke 39.55 untuk expectation untuk daily hanya retest sebelum melakukan kenaikan lagi. Tapi apapun untuk di 4 hours kita dah pun berlaku retest. So untuk di daily ialah good confirmation iaitu pertama kita dah breakout trendline ni untuk expectation naik ke atas. Untuk more confirmation ialah kita perlu breakout dia punya trendline ni ialah kuartal 41. Kenapa line ni penting? So kalau zoom out, kalau zoom letak satu trendline atas biru tu kan tengoklah expected trendline itu kita buat reaction yang kuartal besar di kawasan ini. So meaning kawasan ini perlu untuk Bitcoin berada di atas balik untuk kita tengok price itu more momentum untuk naik atas, iaitu pergi ke hit kita punya 46k dan break 46k barulah kita boleh sembang harga 50 ke 60k Bitcoin. So itulah kuartal confirmation yang untuk tengok hari ni. So sekiranya hari ni dalam masa 20 kita akan hijau ni expectation dalam masa 29 ataupun 30 minit lagi, sekiranya kita 29 minit, sekiranya daily ini berjaya close atas biru ini, meaning kita akan expect untuk hari ini akan ada possible untuk skip pullback 39 and then kita akan ada push up untuk di atas, ataupun mungkin candle hari ini kita akan drop, tapi untuk ke next so expect akan berlaku price push ke 42 ataupun price terus melakukan peningkatan tanpa retest. Disebabkan apa? Disebabkan 4 hours dah pun berlaku retest. So let's go kita pergi ke 4 hours. So 4 hours apa yang berlaku price malam. So ikutkan masa Zul buat review malam pagi, kita tengok price itu buat push up naik yang drastik sampai 41, kemudian price drop balik. Kemudian apa yang berlaku? Candle pukul inilah candle pukul 8 pagi, kemudian candle pukul 12 pagi, candle pukul 4 petang, kemudian candle pukul 8 malam, candle pukul 12 malam, kemudian candle pukul 4 pagi tadi. So meaning net candle terus melakukan hijau untuk regain balik dan kita close above atas ni. So meaning untuk hari ni expected dah naik. So untuk pergerakan net adalah expected untuk close above ni iaitu 4 hours juga expected 42. So meaning kita dah ada retest banyak untuk di 4 hours iaitu breakout quarter trend line iaitu dengan body, kemudian kita ada retest satu candle ni ikutkan, kalau ikutkan zoom up kita tengok candle di bawah retest ini dan naik balik. So meaning untuk di 4 hours dah pun berlaku breakout, retest dan price sedang melakukan peningkatan untuk hit untuk pergi kita punya resistance iaitu 42. So untuk semalam tu ada share juga iaitu satu quarter minor support ni. So mungkin di channel di YouTube tu tak channel, tapi selepas tu buat review semalam tu ada screenshot dan tu ada share dekat group Discord. So kalau tu boleh cari balik mungkin tu akan tengokkan yes ini tu ada share kan. You ada share kan satu trendline quarter yang ni untuk expectation price malam boleh drop balik ke kawasan tu sebelum melakukan peningkatan. Rasa bukan yang tu. Yes yang ni. So ini kita tengok macam mana price malam, pagi semalam kita tengok price tu spike hijau dan expected tu ada draw satu minor support. Tu expected untuk price tu boleh drop kawasan ni sebelum dia melakukan kenaikan lagi ke atas. So expected dah drop dan terus melakukan peningkatan. So kalau ikutkan tu ada draw tulis kat situ. Okey yang ni.
Kita expected untuk jaga mungkin ada pump sementara sebelum drop untuk interest rate. So itulah berlaku semalam. So ikutkan untuk chart untuk hari ini, iaitu price dari retail betul-betul drop balik ke kawasan ini, kemudian price terus melakukan peningkatan. So untuk hari ni cakap kita perlu confirmation, iaitu first kali untuk di daily yes untuk kita pukul 8 close above ni good, tapi untuk more kata price ke 42, iaitu price perlu break kita punya kawasan 41, kita net punya resistance yang kena Zul monitor. So itulah untuk miner. Yes, untuk hari ni sekiranya daily tak berjaya break atas 41, tak masalah. Kita dah kata breakout untuk ni, dah confirmation. Now kita expected untuk kita akan terima sekiranya daily berjaya break atas ni, meaning kita tak nampak dah retest kawasan ni. Sekiranya daily itu break bawah line biru ni, meaning kita akan expected untuk hari ini ataupun minggu ini expectation akan ada red candle untuk retest trendline hijau ni sebelum kita akan move up untuk naik ke atas. So itulah pergerakan Bitcoin. So sebabnya untuk ni disebabkan apa? Interest rate dinaikkan 0.25. So macam cakap, kita dah memang expectation pun interest rate akan dinaikkan disebabkan kenapa? Disebabkan US untuk reducekan dia punya inflation rate. So inflation rate siapa tahu untuk kan minggu lepas minggu lepas kita tahu inflation rate untuk US naik 7 point, sekarang ni berada di 7.9%, iaitu tertinggi dalam masa 40 tahun. So, siapa nak tahu interest rate untuk dikalikan, ada boleh baca CNBC, banyaklah. Ada baca-baca pagi tadi, tu ada baca sikit. Aku berani untuk currently maknanya US berada di 0.5, tapi di 0.5 interest rate untuk kalau ikutkan yang ni, anda boleh tengok trading.com ni, anda selalu tengok kat sini. So kalau ikutkan, kan tengok US adalah 0.25, kemudian previous adalah 0.25, iaitu sebelum interest rate dinaikkan malam tadi, iaitu interest rate US adalah 0.25%. Kemudian menjaga di US market akan Fed akan ada 7 meeting lagi untuk tahun ni, iaitu meeting semalam, iaitu meeting yang ke-7. So meaning kita akan ada 6 lagi meeting yang sebelum hujung tahun ni. So meaning setiap meeting expectation Fed akan naikkan 0.25%. So 0.25% tambah 0.5% jadilah 0.5%. So untuk expectation untuk end of year untuk US market lah, kita expectation kalau ikutkan 0.25, kita darab lagi 6 meeting supaya expectation ada 1.5 tambah dengan current yang 0.5. So meaning kita akan expect untuk end of year interest rate US akan berada di 2%. So mungkin anda tengok 2% tu tinggi tak? So kita tengok lain-lain country. Kalau ikut kat sini kita boleh tengok, kalau ikutkan kita tengok Malaysia juga. Malaysia berapa ikutkan? Malaysia kat sini lah 1.75%. Sebab tu kalau anda tengok buat loan rumah, expected anda tengoklah rumah tu lah rule yang besar, expected 1.752. So inilah kata rate yang akan kata indicator bila anda buat loan bank. So kalau itulah interest rate yang boleh anda dapat untuk bank negara Malaysia. So apakah efek interest rate ni melakukan peningkatan? So bila interest rate ini melakukan peningkatan untuk country, meaning apa yang berlaku, setiap company akan buat less pembelanjaan ataupun less loan. So meaning bila less loan, katakan bank akan kurang dana untuk long term punya dana. So meaning untuk company akan kurangkan buat loan. So meaning tak ada dah company tu kurang spend. Bila kurang spend, apa yang berlaku? Price akan drop sedikit. Price makanan apa semua ni, price consumer ni akan drop. So untuk increasekan demand. So good untuk short term. So ingat, interest rate naik adalah good untuk short term. Sebab apa? Interest lagu short term sebab apa? Ramai akan menyimpan duit seperti kalau ikutkan interest naik lah, sebagus untuk siapa yang buat the dividend. So sebenarnya expectation siapa yang buat dividend lah good untuk sebab apa? Interest naik, sebab apa? Dia akan dapat lebih dividend. Tapi untuk yang siapa buat loan, contoh loan rumah ataupun apa ni adalah seperti contoh mungkin loan rumah anda tahun ni mungkin anda bayar 800. So disebabkan interest rate ni kalau Malaysia naik 1.75 naik ke 3% ke 5%, minim mungkin sebelum ni anda kata bila Malaysia 1.75% interest rate, anda perlu bayar rumah 800. So meaning bila interest rate Malaysia naik 2%, 3%, anda perlu bayar lebih daripada 800. Disebabkan apa? Disebabkan adalah inflation yang tadi. So interest naik, so anda perlu bayar. Sebab tu cakap kalau anda buat tu expect anda perlu buat kata loan yang Islamik lah. Jangan buat loan konvensional. Konvensional dia akan ikut rate semasa untuk di kata setiap bank negara.
So apa pun itulah kuartal rate inflation di kuartal US sepatutnya akan naik lagi untuk end of the year adalah 2%. Disebabkan apa interest rate ni perlu dinaikkan disebabkan dekat inflation di US iaitu 7.9 tertinggi dalam masa 40 tahun. So meaning anda nak simpan ke duit fiat anda akan dalam benda lain sebab apa kalau anda dia simpan dalam fiat minim untuk tahun ni adalah loss value untuk atau fiat adalah 7.9%. Tu sepatutnya akan increase lagi sebab tu dekat interest rate sedang naik. So meaning bila interest rate naik untuk short term yes good macam cakap tadi di kuartal harga akan sikit turun, demand orang akan belanja balik tapi belanja tu anda akan perlu belanja lebih banyak duit. So meaning cakap bila inflation rate contoh sebelum ni anda beli mineral water mungkin RM1.5 expectation bila inflation naik anda akan perlu bayar dengan expected lagi lebih mahal lebih RM1.2 tapi apa disebabkan interest rate naik disebabkan interest rate naik ni dia akan fight untuk inflation tu meaning anda betul lagi perlu bayar kata harga air yang sama tapi value itu berkurangan disebabkan company dah reduce dia punya cost untuk kata buat loan tu meaning company tak buat loan lah untuk ke depan so meaning kata pembelanjaan company berkurangan tapi yes mencakap short term good tapi untuk long term adalah tidak bagus untuk kata sesuatu negara sebab apa tak ada pusingan modal ataupun bank negara tak dapat buat duit so bila buat tak dapat duit tak dapat untuk create projek baru tak dapat nak taja projek baru untuk kata infrastruktur negara ataupun kata lain-lain kata macam mana dana untuk negara untuk buat lagi projek ke depan untuk increasekan kemudian ekonomi negara. So itulah aspek senang saja nak bagi interest rate dan inflation. Sebab indah patut cakap inflation rate dan interest rate adalah dua combination yang kata perlu seiring. So inflation rate inflation rate tinggi disebabkan interest rate yang zero. So bila contoh sebelum ni kalau interest rate di US adalah zero, kalau ikutkan ada beberapa negara yang zero. So tengok Europe, France, Jerman, Itali, Netherlands, Spain adalah 0%. So meaning ialah menggalakkan lagi company untuk meminjam duit. Bila meminjam duit dia expected company ni akan boleh expand kata mungkin buat kata kilang baru, buat kata pembesarkan company. So meaning dia akan create more peluang pekerjaan tapi expected untuk long term dia akan inflation dia akan naik so given time bila inflation naik macam US kalau bila US dah naik 79 nak tak nak dia perlu naikkan interest rate untuk balancekan balik inflation. Kalau dia tak naikkan interest rate meaning especially dia perlu print lagi money more supply dalam market. Bila more supply dalam market demand itu berkurangan. So bila berkurangan orang kata duit itu tak bernilai. So itulah seperti interest rate dan inflation perlu seiring. So guys, let's go kita pergi ke Bika balik. So Bika lah macam cakap tadi untuk itulah kata efek untuk long term expectation interest rate akan naik. So untuk short term berlaku tengok DYX atau dolar semalam expectation tu adalah expectation kita akan tengok yang ini untuk triangle dan expected atas Bitcoin akan drop tapi yang berlaku price dah drop bawah tu drop sampai mana currently kita akan expected point of breaking untuk di USD dollar point of breaking kita akan expected US dollar akan drop ke kawasan ni. Ada apa kawasan ni? Kita ada kawasan resistance sebelum ini iaitu di price kawasan ni. So meaning untuk short term kita akan tengok US dollar akan more drop ke bawah disebabkan apa? Cakap tadi 0.25%, 0.5 kita ada 6 meeting lagi. So meaning kita akan expected untuk end of the year interest rate kata US akan naik sebanyak 2%. Cakap untuk short term yes dia akan reducekan inflation itu yang US nak tapi untuk long term interest ni akan naik akan menyebabkan less company buat pembelanjaan untuk expand dia punya company. So meaning kata kalau business untung setiap bulan 100 so 100 tu lah untuk another mungkin 1 tahun ataupun mungkin the rest of the year mungkin setahun. Kalau interest rate rendah so meaning mungkin business buat tu untung 100 dapat lagi kata buat loan expand lagi satu kedai untuk 100 200 so meaning untuk ekonomi adalah good untuk bila interest rendah. So bila interest rate tinggi company less reducekan cost untuk pembelanjaan untuk pembesarkan market dia hanya kata stay dengan apa yang ada kemudian reduce price consumer untuk tarik demand. Sebab apa bila cakap harga yang duit tengah jatuh ni meaning orang akan simpan duit orang tak nak berbelanja. Sebab tu tengok kalau kat Malaysia ni ekonomi saya cakap Malaysia ni kalau ikutkan dia punya ekonomi lah bagus kalau ikutkan bawah Najib tu pun dia kata bawah Najib kita tengok ekonomi Malaysia bagus lah bawah
Tuan Dato' Mahathir pun kata bagus dekat majlis. Sebab apa kita tengok expand dalam market dalam Malaysia adalah increase. Sebab tu kita tengok banyak intensif kerajaan bagi untuk Malaysia. Sebab apa? Kita menggalakkan pembelanjaan dalam negara. Bila pembelanjaan dalam negara tu, meaning kita tak simpan saja duit dalam bank tu. Sebab apa? Kalau kita simpan duit dalam bank tu, duit itu tak kata menjana income untuk negara. So bila tak menjana income negara tak boleh nak buat projek-projek yang mega dan projek-projek untuk untuk tarik investor luar dari masuk. Sebab tu kita tengok dulu kita ada bagi duit, contoh kita BSP apa semua tu inilah duit. Bila rakyat dapat duit, kita akan duit yang itu rakyat akan membelanja. Bila belanja, company-company yang kecil, company akan dapat untung itu kena cukai itu kembali kepada kerajaan boleh buat balik untuk infrastruktur jalan raya, ekonomi, untuk kuartal bajet untuk pengeluaran bajet. So inilah circle punya pergerakan. Sebab cakap setiap negara memerlukan pembelanjaan dari kuartal rakyat dia untuk kuartal bantu negara untuk expand dia punya ekonomi. So tu more kata micro tu, nak terang pun memang panjang tak sempat. So apapun itulah untuk US dollar. Currently expectation untuk interest rate akan naik lagi untuk reducekan inflation. So meaning expectation untuk dollar akan drop sampai mana? Though ada expectation untuk sampai trailer ni, iaitu kalau ikutkan ini adalah price dalam kawasan 79 dan expected untuk dalam hampir trailer ni mana-mana. So meaning apa yang berlaku adalah good untuk Bitcoin. USD dollar jatuh, good untuk SSZ seperti gold dan Bitcoin. Expected gold semalam jatuh juga. Yes, gold semalam tu ada jatuh, expected jatuh untuk kawasan ni dan rebound betul-betul di kawasan kita punya support. Expected gold akan turut melakukan peningkatan, tapi Zul more expected untuk di BTC juga. BTC akan drop disebabkan dolar USD drop. So mainly kita ada peluang untuk sampai at least untuk Bitcoin, untuk US dollar sekiranya sampai di kawasan trendline tu tadi. Expectation untuk di Bitcoin ada possibility untuk sampai kawasan 42 dan 46. So 46 ni kita perlu breakout. Sekiranya kita tak breakout ke atas dengan daily ataupun mostly yang keluar adalah weekly, kita akan berlakukan mencakap kita akan buat pergerakan bearish bear flag, iaitu pergerakan drop dari atas, buat consolidation, iaitu bear flag 46 rejection, tak berjaya break, kemudian kita drop bawah. Sekiranya kita lose kawasan line putih, meaning kita akan seperti price itu akan terus drop ke bawah sampai mana? Price of breaking, point of breaking 46. Daripada 46 expected terus ke kawasan 14k 13k. So adakah berlaku? Yes, boleh berlaku. Sebab apa? 26k hanyalah 60% retracement daripada top 70k. 14k adalah retracement 70%. Untuk bear market dalam crypto 4 year circle, expectation dia boleh drop sampai 80%, at dalam sampai 8,000 ke 10,000. So itu adalah bearish market Bitcoin. So apa yang tu expectkan untuk tahun ni, US market akan short term bearish, iaitu expectation US dollar akan drop. So meaning drop akan apa berlaku? Bitcoin akan melakukan peningkatan, iaitu macam tu targetkan, iaitu macam tu expectation kan memang boleh berlaku, iaitu Bitcoin akan buat higher low dulu sebelum buat bearish market. Iaitu kita buat price Bitcoin lah higher high, lower low, kemudian expectation. Yes, kita dah bearish market. Sebab apa? Kita lost momentum. Higher high ni dan higher high ni hanyalah kurang. Kalau ikutkan Wyckoff punya accumulation, ini adalah petanda lost momentum untuk naik atas. So price dah lost, buat lower low. So net pergerakan adalah expectation untuk Bitcoin akan buat higher low. So higher low sampai mana? Macam cakap, dua tarik Fibonacci swing high to swing low 0.6 Fibonacci, iaitu expectation untuk current dengan low, iaitu di kawasan 32. Expectation kita berada untuk major resistance kita adalah berada di 61 dan 55. So minit 61 65 adalah kawasan yang tu tunggu-tunggukan untuk tu lock semua tu punya kata investment dalam modal ataupun sedikit profit. Sekiranya dia naik, dia akan terus profit. Sekiranya kita drop, kita naik, kita akan seperti 5 year circle, akan Bitcoin akan buat circle yang baru, bukan lagi 4 year circle. Based on currently, kita akan follow 4 year circle, iaitu pergerakan untuk naik higher low, kemudian barulah drop ke bawah. Drop sampai mana? Barulah kita akan seperti drop. Bitcoin akan drop 80%, iaitu dari atas ni akan drop bawah sampailah baru kita kena tengok untuk 60%, 7%, Bitcoin 26, 14 dan worst case untuk 80% ikutkan 4 year circle sebelum ni, iaitu dalam kuartal 8k. So 8k tu seperti akan drop sekali saja, kemudian dia akan terus sideways selama untuk tahun 2023, 24. Expectation dia akan sideways sebelum tahun 2025 kita baru akan melakukan mega buran yang net. So expectation itulah Zul untuk long term punya expectation untuk Bitcoin tu. Currently untuk tahun ni lah tahun yang terbaik untuk 22. Untuk at least mencakap kita akan melakukan penentuan untuk Bitcoin, sama ada nak follow 4 year circle sebelum ini ataupun buat circle yang baru. Sebab apa? Di sini
Bitcoin dah tak kata data kat sini, Bitcoin dah tak follow 4 year circle. Expectation untuk ni kita akan ada huge pump barulah drop, tapi apa berlaku tak ada berlaku huge pump, price terus drop. So meaning ada potential untuk berlaku circle yang baru disebabkan tahun 2021 adalah tahun kuartal data yang baru untuk Bitcoin, iaitu kita ada buyer yang baru, iaitu buyer daripada institusi besar. Contoh kita ada MicroStrategy, kita ada Tesla, kita ada Block, kemudian kita ada beberapa company yang lain yang besar untuk buy. Dan juga untuk tahun ni, tahun 2021 kita ada juga country yang dah start by holding Bitcoin. Kita ada Brazil, kita ada Argentina, kita ada yang famous lah, Ecuador, El Salvador. Kemudian kita ada juga beberapa negara lain yang sedang kata kumpul Bitcoin untuk expectation untuk lari daripada US dollar punya inflation. So itulah untuk long term punya movement memang tu akan boleh. So untuk currently kita akan seperti yes boleh berlaku untuk breakout 61, barulah kita akan next buran 5 circle, kemudian expectation mungkin lepas tu barulah kita akan drop. Sebab apa? Untuk di current US market, interest rate akan naik macam tadi. Yes, untuk short term good, untuk dia reduce inflation. Sebaik saja inflation drop ke keadaan stabil, do expectkan US akan buat balik interest rate 0%. So meaning apa yang berlaku, company-company ni akan buat balik loan untuk spend untuk business. So meaning untuk long term US dollar akan regain balik untuk beli dekat 3 tahun. So itulah akan boleh berlaku untuk di crypto expectation untuk bearish market 3 years, iaitu 22, 23 dan 24. Sebelum tahun 25 kita akan seperti Bitcoin akan melakukan peningkatan balik. So guys, rasa itu saja untuk review untuk ni. Panjang sikit, mungkin hopefully ada yang faham. Kalau tak faham, ada boleh type dalam komen, nanti tu akan cuba terangkan lebih, mungkin secara lebih sedikit ringkas untuk anda faham. So apapun tadi tu dah cakap lah, apakah trendline yang perlu tengok untuk Carly, untuk miner bercakap kita ada 41 dalam masa 10 minit lagi kita akan close. So do expect mungkin kita akan gagal ikutkan kini kemudian bawah. So meaning tak masalah. So meaning kita ada potential untuk hari ni akan berlaku red candle untuk daily retest ini sebelum dia melakukan another kenaikan ataupun price terus melakukan peningkatan disebabkan 4 hours dah pun berlaku retest. So untuk 4 hours ialah terbaik sebab apa, kita dah breakout trendline atas ini. So macam je cakap sebelum ini, sekiranya kita nak tengok bullish more momentum atas lah, kita perlu regain balik kawasan tu punya kuartal yang ni. Kita tengokkan kita ada satu channel ni, iaitu yang ni daripada yang ni. Yang ini. So inilah kuartal 2 channel, tapi lah inilah more pada channel yang lebih besar pergerakan dia pada itu. So ini fail, jatuh, regain balik masuk balik ke dalam channel. So meaning bila masuk balik ke dalam channel hijau ini, so channel ini, so meaning kita akan expect iaitu price boleh pergi naik sampai mana? Price boleh naik pergi untuk rebound mana-mana kawasan trendline atas hijau ini. Cuma untuk confirmation mencakap kita perlu break 42 untuk 46, break 46 baru kita sembang untuk price atas ni, baru kita expect range kita boleh sembang harga 50 ke atas. Bila kawasan atas sampai ni, yes seperti kita akan expect untuk sampai kita punya target iaitu kawasan 61 dan 55 expectation di kawasan price ini untuk buat higher low sebelum especially kalau breakout ada, yes kita akan ada possibility untuk buat higher yang baru iaitu lebih tinggi pada jumlah market 70k, meaning kuartal jika kuartal circle yang baru. Sekiranya fail kawasan ni adalah high probability boleh berlaku untuk reject terus jatuh ke 60-70% Bitcoin iaitu start bearish market. Macam cakap untuk 4 year circle, tahun pertama 22 adalah tahun pertama bearish market. Kita akan tengok price drop dan melakukan hyper price, sikit price untuk trap market iaitu FOMO buyer. Kemudian bila FOMO buyer masuk, expected price akan dump terus sampai 67%, 80%. Base in history untuk circle sebelum ni Bitcoin jatuh 8%, iaitu kalau ikutkan tu punya chart ini, kalau anda tengok mungkin kat sini ada dah buat banyak tu. Untuk sebelum ni Bitcoin jatuh sebanyak ini dah 84%. Kalau boleh zoom in kat anda, 84%. Ini sebelum ni 85%. So ada potential untuk berlaku untuk tahun ini, iaitu tahun next bearish market ikutkan tahun permulaan tahun ni, iaitu 83% expectation dalam harga mana, iaitu harga dalam 11 ataupun hampir 10k USD dollar. So harga ini harga yang wajib anda buy. So adakah boleh berlaku? Yes, boleh berlaku lagi untuk Bitcoin. So apapun itulah pergerakan Bitcoin yang dispekkan untuk higher high, lower low, higher low sebelum dia buat drop ke bawah untuk sideways selama tahun 20. Untuk drop sampai bawah ni kita ada expectation untuk hujung tahun ni. Kemudian kita akan expect tahun 23, 24
kuartal sideways kawasan ni. So itulah kawasan yang the best untuk kita dollar cost average untuk buy sebanyak boleh Bitcoin, Ethereum dan beberapa altcoin yang untuk long term. Tapi Zul mau akan fokus pada Bitcoin dan Ethereum masa itu. Expected tahun 25 barulah kita akan ada huge pump balik seperti mana kita tengok tahun ni. Tengok macam mana price tu naik, buat high low, kemudian price terus drop 3 tahun, kemudian barulah expected tahun 21 baru naik. Sama juga expectation kat sini kita akan expect pergerakan yang sama, iaitu price akan buat high low, kemudian drop untuk sideways selama expectation untuk 3 tahun sampai 24 tahun, hujung tahun 25 barulah bearish start. Ini dua dah tanda dah 25 bull start balik, iaitu tahun 2025 seperti kita sideways. So inilah kawasan the best untuk kita collect asset Bitcoin dan altcoin sebelum price tu kan buat mega pump balik. Mega pump tu seperti kita more than 100%. Tu trajectory adalah swing high to swing low expectation untuk 11k. Kita akan tengok 1.6, 4.2 kita berada at least berada 260k per Bitcoin. So itu another 10 years punya expectation untuk harga price untuk Bitcoin. Mostly boleh lagi tinggi lebih pada itu. So guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kiranya data-data yang Zul sharekan pagi ni bermanfaat untuk anda. And sekiranya anda nak data-data lebih yang kata lebih daripada Zul, iaitu dengan join dia punya YouTube membership, klik button join, kemudian pergi ke dia punya homepage, klik membership. Dalam membership ni akan ada link ke Discord dan jumpa anda di Discord channel nanti. Sekiranya ada data-data baru nanti Zul akan sharekan untuk anda. So guys, jumpa lagi untuk next review. Assalamualaikum. Bye bye.